Assalamualaikum, very good afternoon. Selamat kembali. Kelas-kelas lepas lunch ni faham je lah kan. Masing-masing pun dalam keadaan kelembapan. Okay, saya faham lah you all dengan keadaan macam mana pun. Alright, so kita masih nak sambung lagi dengan dalam apa yang kita tinggalkan dalam last class. Saya difahami kita dah lihat yang awalnya bahawa kita dalam topik long distance freight. Okay, so long distance transportation ni kita recap balik. Apa yang penting ialah dari segi definisinya ialah anything above 500 kilometers, and as soon as it crosses border, a political border boundary, ia menjadikan itu suatu yang dipanggil sebagai long distance transportation. Okay, so kalau melibatkan pengangkutan, kita lihat jenis-jenis pengangkutan. Pengangkutan darat banyak terlibat dengan short haul ataupun kita panggil dia short distance transportation. Manakala untuk pengangkutan rail, dia berada antara tengah-tengah. Begitu juga dalam keadaan air transportation dan juga sea freight, juga antara tengah ke long distance. Okay, kenapa saya sebut tengah-tengah? Sebab masih ada coastal zone movement yang bergerakkan daripada kalau kita look at Malaysia, we can say that movement from East Malaysia to West Malaysia. So those are definitely considered as movement internally. Okay, although they are more than 500 kilometers, but it doesn't cross over any international boundaries. Okay, so in that sense, it is still within domestic movement. Alright, so another part that we want to say is that all this while we have just been looking at macroeconomic factors, how things are related to each other. Okay, how things are related to each other, and then as a commercial company, there are many things that come into contact that makes it globalization. Okay, those are the kind of things that affect shipping entirely. Okay, and especially we're talking about container. Container is one of those that need or they rely on other ships. Okay, or any another mode of transportation. So container by itself, it cannot move. Okay, jadi dalam pada pengangkutan ini, dia ada yang satu yang dianggap sebagai kumpulan yang bersifat simbion. Dia bersekali, dan kehidupannya memang bukanlah sebagai semacam parasite, tetapi sesuatu yang lebih bersifat, dia perlu bergabung bersama untuk baru ada satu nilai tambah, ada makna. Okay, because pengangkutan in general, kita kalau kata lori, kita angkat barang, kita letak atas belakang lori dan that's it. Tetapi yang unik dalam kes ini ialah untuk kes berkaitan dengan kontainer ni, because transport tu sendiri dah derive demand. Okay, pengangkutan yang permintaan yang terhasil daripada disebabkan permintaan yang lain. Okay, now dalam keadaan tersebut, bukan sahaja dia derive demand untuk kita cross border international. The only means for us to send something is by ship, which is, in other words, either is in crates or either is in a container. So container demand itself depend on shipping market, depend also on freight. Freight meaning road freighting. Okay, pengangkutan darat. Okay, sama ada pengangkutan darat guna rail, pengangkutan darat guna lori dan sebagainya. But kedua-dua ni membolehkan dia bertimbal balas. Dia boleh atas lori, dia boleh atas rail. Dua-duanya dia boleh. Okay, so on the macroeconomic scale, kita lihat long distance ni dia banyak faktor, dia akan bergantung. So globalisasi adalah salah satu daripada faktornya yang kita sebut freight dari segi trade. Okay, dari segi perdagangan antarabangsa, berlakunya migration dari segi passengers, information. Okay, dan satu perkara yang kita nak masuk hari ni ialah kita nak cerita tentang peranan logistik. Okay, peranan logistik. So saya off dulu saya punya video, kita berkongsi dengan screen saya. Okay,
Okay, alright. So ini dia punya cara hubungan dia. Cara hubungan dia. Kita lihat di sini sama ada barang ataupun pergerakan barang tu, dia akan bergantung kepada dari segi supply and distribution dia. Okay. Bermula daripada pihak penjual sampailah kepada pengguna. So dari segi ini kita ada beberapa proses ya yang kita kadang-kadang kata sebagai proses konsolidasi, okay, consolidation. Maknanya daripada shipment yang lebih kecil digabungkan naik atas kontainer ni, dan apabila sampai ke seberang sana dia akan mungkin pecah lagi sekali, masuk dalam crate yang berbeza-beza, dan baru pula diagihkan secara yang lain bila dikumpulkan semula dan digabungkan semula sebelum untuk dihantar kepada pengguna yang akhir. Okay. So secara dasarnya bila kita cakap tentang logistik dan juga supply chain, kita nak kena faham yang pertama logistik ni ialah dia punya pergerakan itu. Okay. Dia punya pergerakan tu maknanya kita guna mode transport, kita guna kapal, kita guna airline, but supply chain looks at the bigger picture Okay. So saya nak beritahu saya you all kena jelas bahawa supply chain is way much bigger than just transportation. Sebab supply chain melihat dari segi sourcing of the material. Okay, sourcing of the material. Sebab kalau kata kita terlibat dalam production of kereta, okay, making of cars. So in the process of making of cars, kita perlu tires, kita perlu sheet metals untuk dipress jadikan body kereta. Kita perlukan kita perlukan engine yang datangnya mungkin import daripada Jepun ataupun datang daripada China. Windscreen datang daripada entah, tak tahu, mungkin datang daripada Afrika Selatan ke. All this come together and assemble, dan kita akhirnya dapat sebuah kereta. Okay. So daripada sourcing itu juga ada unsur pengangkutan, ada unsur negosiasi. Okay. So dia punya proses itu daripada pengguna, kalau kita nak katakan kalau kita katakan tayar itu sebagai finish product pun boleh, tetapi tayar tak akan boleh nak berguna kalau tidak difitkan dalam sebuah kenderaan. So tak kira lah lori ke ataupun letakkan pada kereta ke, tayar itu tak akan ada fungsi dengan keadaannya ianya bersendirian. Okey. Dengan keadaan ianya bersendirian, orang tak ada nak beli tak ada nak beli tayar sebab tak ada sebab. Okey. Orang nak beli nak kena ada sebab dia. So maknanya that is part of the car. Okay. So kalau tak ada tayar, jadi kereta tak berjalan. Okay. So the whole process akan ada kalanya produk itu kadang-kadang sudah pun lengkap, kemudian ia dilengkapkan sekali lagi. Okay. Sebelum by the time sampai kepada pengguna hanya melihat pada end product. Contoh yang lain saya boleh kabarkan ialah radio dan kereta. Kalau di segi stand alone radio tu dah boleh stand alone, dah boleh jual ke orang, tak ada masalah. Tetapi radio untuk difitedkan dalam kereta is a different type of radio. Okay. Yang lebih ergonomiknya dari segi cara untuk membolehkan pemandu tu tidak terganggu semasa perjalanan. Dia boleh pilih stesen dengan cara yang mudah. So all that, radio tu telah diubah suaikan daripada finish product jadi produk yang lain, produk di dalam produk yang lain, which is a car radio. Okay, kita tengok kereta, kita tengok the whole car, kita tak tengok radionya je. Okay, so the end consumer akan melihat pada the whole product package itself. Padahal dalam keadaan tersebut, tayar itu satu produk, radio itu satu produk, okay, wiper itu sendiri pun boleh jadi satu produk by itself. So banyak perkara yang dalam kereta tu akan by itself memang boleh jadi sebagai satu produk by itself, tetapi bila dicantumkan jadi sebuah kereta, dia ada nilai yang berbeza. Okay. So kalau kata anda beli radio untuk kereta semata-mata untuk nak dengar radio kat rumah macam ni, it doesn't fit the purpose. Okay. But then bila you beli kereta, the car comes equipped dengan radio, dengan aircon, everything. So all that means differently. Okay. Dia menjadi satu yang berbeza, satu produk yang berbeza. Kita tak tengok lagi dah pada radio, tapi kita tengok pada
kereta tu tadi. Okay. So logistik and supply chain kita tadi sebut the physical movement tadi. Okay. Pergerakan yang berjalankan tu. Itu bahagian logistik. Okay. Now, walaupun saya sebutkan bahawa bahagian yang bergerak itu ialah logistik, namun demikian dia ada disokong oleh beberapa faktor yang lain. Contohnya, we're talking about material handling. Okay. Adanya unsur material handling. Barang itu disourcingkan, disusun dalam warehouse, disimpan dan diatur, dan diperam. Mungkin akan ada proses orang kata curing, akan ada proses untuk melengkapkan dia. So itu masih lagi sebahagian dalam logistik. Begitu juga dengan information system. Information and communication adalah juga sebahagian daripada logistik. Okay, so kau boleh check dalam mana-mana buku logistik, anda boleh akan faham bahawa logistik tu dia ada 5 komponen. Dia ada transportation, dia ada space and facility. Okay, dia ada inventory, dia ada berkaitan dengan material handling, dan dia juga ada berkaitan dengan information and communication. Okay, kesemua ni akan menjadi satu complete system di bawah logistik. But when you talk about logistik dengan supply chain, it is way much bigger. Okay, it's way much bigger. So dari segi keperluannya, dia ada penghubung-penghubung dia. Jadi apa yang penting pada pengangkutan ini, dia perlu ada dia punya center dia ada hub dia. Okay. Jadi kalau kata dia tak ada tempat dia punya main source of orang kata pelabuhannya, jadi sukar untuk kapal nak offload kargo. Okay. Begitu juga dengan kapal terbang. Kalau tak ada airport, dia nak landing kat mana? Okay. So perlu ada walaupun ada airstrip dan sebagainya, boleh dikatakan temporary airport je, but airport as a meaning by itself jadi tempat, bukan saja tempat untuk parking kapal terbang, disembark all the passengers and take on new passengers, but at the same time the cargo that goes down moves along the logistic system. Okay, is part and parcel of the role of airport and ports itself. Okay, jadi pelabuhan menjadi kunci utama untuk faktor pengangkutan. Okay, so tanpa dia punya nodes ini yang membolehkan tempat interaksinya ke semua ni, terminal itu, maka dia hilang kefungsian. So bila kita planning untuk sistem kontainer ni, dia sangat-sangat bergantung kepada terminalnya. Okay, so terminal is a very crucial part dalam bahagian proses pengangkutan. So kalau pelabuhan, kita perlu tengok macam mana interaksi antara kapal offload, dan sebelum dia dinaikkan di atas lori, pelabuhan itu akan menjalankan sedikit operasi bagi diri dia sebelum ianya dinaikkan di atas lori. So ada bahagian receiving, ada bahagian waiting for delivery, ada yang tempat untuk staging area, ada bahagian yang diletakkan sebagai demurrage punya part, sekiranya berlaku lockdown ataupun berlakunya shut out. Okay, maknanya kapal dah nak berlayar, anda masih lagi menghantar kargo, so tak kena timing dan sebagainya. Ini yang kita masukkan. So port itu banyak aktiviti by itself. Okay, begitu juga dengan airport. So untuk sebuah sistem kontainer ini berlangsung dengan baik, ia perlu ada terminal-terminal dia. Okay, so some are much complex and very, orang kata, keperluannya sangat robust. Dia perlu banyak alatan-alatan yang diperlukan, dan dia perlu melalui beberapa fasa-fasa tertentu untuk proses penghantaran itu diakhiri. Okay, so pelabuhan dan juga airport ini sangat-sangat berfungsi sebagai intermediary yang menyambung antara pengangkutan dan juga pengangkutan yang seterusnya. Okay, so daripada airline, daripada kapal terbang turun, dikombainkan atau dipecahkan jadi bentuk yang berbeza, dia naikkan di atas lori. Okay, daripada kapal, dari kontainer, dan dinaikkan di atas trailer, dan akhirnya dibawa terus kepada pengguna. So itu konsep yang nak dibawa dalam apakah yang penting dalam topik ini. Okay, walaupun kita tak bercakap tentang globalisasi dan sebagainya, dari segi makronya yang kita lihat semalam,
kita semalam kita kata dari segi makronya, dari segi demand dan sebagainya, itu tak beri kesan sangat. Tapi untuk pengangkutan, port, airports adalah dia punya intermediary yang paling penting, yang penghubung, yang membolehkan prosesnya berjalan dengan lancar. Tanpa port dengan airport ni, maka kargo tidak dapat dialihkan dan kadang-kadang amat sukar untuk proses yang seterusnya nak dilaksanakan. Okay, so saya rasa you all boleh baca yang ini sehingga penghabisannya. So saya nak move to the next topik yang baru. Okay, yang mana topik yang baru? Aha. Okay, so dalam international model multimodal transportation, so subjek ni you all dah buat saya kira you all dah faham apa konsep multimodal transport. Boleh buat sendiri ke? Ada yang ya, ada yang tidak. Okay, alright. So saya nak jelaskan sejelas-jelasnya. Bila kita berkata tentang multimodal transportation, bererti penggunaan dua atau lebih sistem pengangkutan telah dijalankan. Okay, dua atau lebih jenis pengangkutan telah dijalankan dengan hanya menggunakan satu dokumen perjalanan, which is one bill of lading. Okay, it doesn't mean that is bawah satu syarikat. Saya tengok ramai pelajar-pelajar saya tahu daripada universiti mana buat satu maksud yang agak silap, yang mengatakan bahawa ianya di bawah satu syarikat. No, it's not exactly one syarikat. Mungkin syarikat tersebut ada some sort of joint venture ke, ada some sort of agreement dengan syarikat-syarikat yang lain. Mereka berkongsi dokumen yang sama, membolehkan proses itu berjalan dengan lancar. So it doesn't mean that it falls under one company only. Okay, that is not correct. Okay, but what is most important when we talk about multimodal transportation is the concept of movement using two or more modes of transportation using one particular bill of lading for the purpose of either air freight to road freight, or from road freight to sea freight and on to road freight again. All that is considered as multimodal transportation. Okay, one bill of lading. Okay, pelayanan pergerakannya ada satu dokumen pergerakan. Okay, saya harap you all jelas bila kita katakan tentang apa tu yang disebut sebagai multimodal transport. Intermodal transportation dia berbeza, yang mana ini proses yang biasa. Dia boleh akan ialah untuk pergerakan biasa, penghantaran daripada door to door. Kalau kita tidak gunakan multimodal transportation punya konsep, maknanya kita kena collect all the documents. So maknanya proses untuk mendapat bayaran dan untuk claim balik dan sebagainya memakan masa yang agak lama, sebab you have to collect all the documents daripada road freight yang mula-mula menghantar. Kemudian selepas itu untuk sea freight, dah habis sea freight pula kita nak kena collect pula data, dia punya maklumat, dia punya bil-bil yang berkaitan dengan syarikat road forwarding agent, dengan syarikat haulier yang menguruskan di peringkat untuk pengangkatan yang terakhir sekali. Okay, so banyak dokumen yang perlu dikumpul dan perlu dijelaskan dalam satu pembayaran, resip pembayaran. Okay, so intermodalism dia memang ada fleksibelnya. Maknanya kalau katalah berlaku delay, you can option to negotiate to take on another mode of transportation dalam mana yang paling tercepat untuk menguruskan pengantaran anda. But in the case of multimodal transportation, ini tak boleh berlaku. Dia akan sangat tergantung kepada agreement dia. Maka kalau kata dia kena naik dengan airline ini, maka dia kena tunggu kapal terbang tu baru boleh dia naik, ataupun dia kena tunggu kapal satu lagi baru dia boleh naik. Berbanding dengan intermodalism,
dia boleh bertukar, bersilih ganti, dia boleh tunggu ataupun dia tak payah apa ni apa? Kita boleh pecah-pecahkan dia punya pengantaran itu untuk jimatkan kos kita. Okey. Apa saya maksud saya bila boleh pecah-pecahkan? Maknanya kalau kata dalam bila disampai ke setengah warehouse yang dia ada berada di pelabuhan, dia boleh dipecah-pecahkan kepada unit-unit yang lebih kecil. Penghantaran dia untuk mendapatkan pembayaran yang lebih awal. Mungkin customer awak tak mampu nak bayar for the whole sum sekali lah, nak bayar the whole shipping fees. Okay, so what they can do as an option ialah dia meletakkan diri dia dekat pelabuhan punya warehouse, dan dari situ pergerakannya hanya berdasarkan apa yang dia perlu saja dia keluarkan. Okay, maknanya semua tu dari documentation apa semua ni dia perlu uruskan, bayar cukai ni dan sebagainya, dan keluarkan barang tersebut. So maknanya ini bagi flexibility kepada apa nama pengusaha, bila mana bil itu datang dia tidaklah akan berdepan dengan masalah yang apa orang kata uh, terjelepak, okey, maknanya got shocked because of the scenario that has become the situation. Okay, so the container port, okay, so apa yang kita lihat sekarang ni, pelabuhan, most pelabuhan bila anda pergi melawat dan sebagainya, most pelabuhan akan kita nampak key crane, stranded carrier, RTG. Ini adalah pergerakan untuk biasa untuk sebuah pelabuhan terminal kontainer. Okay, but asal-usulnya pelabuhan kontainer ini tidak pernah wujud. Okay, disebabkan dia datang dalam bentuk yang standard, ia mudah untuk diangkat. Jadi pelabuhan-pelabuhan telah menumpukan satu usaha mereka to cater only for container movement. Okay, so now that's why you see there is a lot of buzz when people say that container is the market that overwhelms the whole shipping industry. Okay, berbanding dengan bulk cargo. So bulk cargo memang ada pada tempat dia, tapi tempat dia agak terhad sebab kalau chemical perlukan kepada silo farm. Okay, tempat-tempat tangki chemical tu perlu disediakan, perlu ada pipeline dia, perlu ada siphon dia, dan perlu dipasang pump dan sebagainya. Perlu ada semua kelengkapan itu. Kalau kata ianya bersifat grain, ia perlu ada scoop untuk dibawa. Jadi ini perlukan dia punya jenis-jenis material handling yang perlu dibuat untuk mengclearkan kargo ni di setiap peringkat yang berbeza-beza. Okay, so that is that. Saya rasa untuk menerangkan ni, I think you all can lihat dekat dalam YouTube macam mana mereka offload untuk kereta, bagaimana mereka loading untuk kayu balak, okay, ataupun tengok macam mana mereka loading untuk coal, okay, arang batu, okay. Semua ni anda boleh tengok dalam YouTube, dan anda boleh buat satu tanggapan macam mana prosedur dia. So the container port ialah satu facility yang mana dia mempercepatkan movement untuk container. So container ni berbanding dengan bulk carrier, dia lebih cepat untuk diuruskan dan lebih mudah prosedur dia. Okey, berbanding dengan dulu. So kalau zaman dulu tak ada container port, banyaknya terminal-terminal adalah jenis terminal break bulk yang memerlukan kapal-kapal perlu ada crane mereka sendiri untuk turunkan kargo. Okey. So nak turunkan kargo, mesti kapal tersebut kena ada crane sendiri. Kalau tak ada crane sendiri, memang masalah. Nak kena sewa, nak kena proses, and it's quite a difficult task nak keluarkan kargo daripada port kapal. Okey. So itu zaman dahulunya. Okey, dengan adanya container terminal ni, dia memudahkan dan lebih cepat lagi turnaround time dia untuk urusan kapal masuk dan kapal keluar. Begitu juga dengan urusan keluar dan masuknya kontainer daripada terminal pelabuhan ke destinasi. Okey. Alright, ini adalah ranking mana tadi? Okey. So ini secara rough, kita boleh tengok some of the world busiest port in the world. Okey. Dan kita lihat sekarang ini beberapa pelabuhan di China adalah pelabuhan yang fully automated. Okey, yang hampir keseluruhan daripada operasinya
telah pun digunakan tanpa kuasa manusia. So you hardly see a lot of people berada dekat pelabuhan untuk loading dan discharge dan sebagainya. Maknanya semuanya dah mechanized, memudahkan the speed of movement itu berlangsung dengan lebih efektifnya. So kapal datang alongside, duduk, key crane akan sampai dan dia akan diberi maklumat kontainer mana yang perlu diangkat dan dia akan susun sendiri. Dan kalau kita tengok Rotterdam, pelabuhan di Belanda, terminal belah dalam tu untuk pergerakan kontainer daripada slot-slot yang diletakkan daripada staging area tu untuk dinaikkan di atas kapal, lori berkenaan telah kita dapati ianya tanpa lagi pemandu. Okey, dah tak ada pemandu dah. So dia memang autonomous driving vehicle. Okay, so in the case of China, beberapa pelabuhan-pelabuhan mereka dah pun fully utilized unmanned. Maknanya bukan takat kaki crane, sampaikan dekat trailer tu tadi pun dah tak ada orang. Okay, dia angkat dan dibawa kepada tempat tu dan dia akan susun, dan RTG tu akan pilih berdasarkan scan barcode dia akan tentukan nak letak kat mana. Okay, so itu dari segi logistiknya. Dan ada satu istilah yang mungkin antara pernah dengar dengan baru ke ataupun tak pernah dengar, dipanggil sebagai inland port. Okay, so inland port ini adalah satu pelabuhan, sama juga pelabuhan di laut, tetapi ia bersifat satu pelabuhan di darat, yang mana seperti negara-negara yang tidak mempunyai pantai, yang sepadan negara ini jauh daripada pantai. Jadi untuk pergerakan masuk ke negara Malaysia, mereka menggunakan pengangkutan lain. Okay, so maknanya guna rail, guna road transport just to cater for this. Okay, so another area yang kita nak lihat ialah container maintenance. Container maintenance ni macam mana kita nak katakan, dia kita nak pastikan dia dalam keadaan yang baik dan sesuai digunakan untuk semua keadaan. Namun demikian, I think perkembangan yang terbaru, design baru untuk kontainer tak ada, tetapi konsep baru yang dibawa ialah konsep kontainer halal. Okey, konsep kontainer halal adalah bermaksud kontainer yang telah menepi syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syarah oleh Majlis Agama Islam Malaysia, yang mana satu sertifikat yang dia akan dikeluarkan mengatakan bahawa kontainer ini adalah suci dan bersih. Okay, so it's just a piece of paper yang mengatakan kontainer ini halal dari segi maknanya tidak pernah telah dibersihkan kerana di dalamnya untuk apa-apa apa yang dibawa sebelum ni telah dibersihkan dan ianya boleh digunakan untuk orang Islam. Okay, so some may ask why do this? Because we're talking about the Muslim world is quite a lot. Okay, and because they require containers to be under halal, therefore they are more confident to take on. Okay, jadi kalau kata masalah wabak virus dan sebagainya, they don't have to worry that the container will be contaminated or not, because they know once they dah dapat certification of halal, that container is free from any kind of, not to say dirt, but free from any kind of uncleanly situation. Okay, so it is deemed as clean container. Okay, telah dibersihkan, maybe even to the point of it has been sanitized. Okay, so ini yang kita masukkan sebagai container halal. Okay, so container maintenance dia akan melalui proses yang sedikit berbeza. Now, ada kalanya tempat dia rosak, dia terus repair dan sebagainya. But kalau jumlahnya agak banyak, mungkin secara strategiknya pihak liner atau pemilik kontainer tersebut mungkin akan membuat satu cadangan untuk dipanggil balik dan digantikan
okey, dan dihantar balik semula ke tempat yang destinasi yang telah ditetapkan. Okey. So sebab nak uruskan pentadbiran untuk kontena yang rosak ni bukanlah satu yang begitu mudah, tetapi dia ada prosedur-prosedur dia untuk dilalui. Okey. Alright. So this topik kita cerita hanya tentang long distance transport. Bahagian keduanya kita cerita tentang dari sudut logistiknya bagaimana ia support the system. Dan bahagian ketiga, you're talking about multimodal transportation. Okay. Multimodal transportation. Apa requirement di bawah multimodal transportation. Okay. Sebelum kita melangkau ke topik yang seterusnya. Okay. So, saya masih hold dulu apa soalan. Dan saya nak berhenti sehingga di sini saja. Okay. Let you digest apa yang telah kita sebut. Okay. Dan ada pesanan buat masa ni. Macam mana? Ada soalan? Tak ada soalan. Okey, kita hold dulu. Okey, kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Sir. Okey. Thank you, sir.